Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh Wasanda. Hari ini saya akan bawakan anda kepada makam Nisan Aceh yang terletak di Kampung Belading di Kota Johor Lama, Kota Tinggi Johor. Sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Makam Kampung Belading terletak 30 km dari Bandar Kota Tinggi dan 2 km dari Kota Johor Lama. Kampung ini tidak besar dan tidak banyak penempatan masyarakat di sini. Namun kampung ini menyimpan sejarah penting juga kerana terdapat makam bernisan Aceh. Tiada rekod sejarah yang tercatat berkenaan makam-makam ini, namun saya dan Puan Ita cuba dapatkan maklumat secara batin. Kerana dengan cara ini sajalah jalan yang ada untuk peroleh maklumat sejarahnya. Terdapat 3 kompleks makam yang terpelihara dari hujan dan panas yang berbumbung, namun dari segi kebersihan kurang terjaga. Terlalu banyak daun-daun kering berselerak. Mungkin juga kurang orang ramai ziarah makam di sini. Mungkin juga ramai yang tidak mengetahui kewujudan makam lama di Kampung Belading ini. Saya sendiri sebenarnya baru tahu ada makam lama di sini. Makam lama ini berdekatan dengan rumah orang kampung. Jaraknya sangat dekat dan hanya beberapa meter sahaja. Melalui maklumat sumber batin, kampung ini asalnya adalah perkampungan nelayan dan rumah-rumah penduduk kampung banyak di tebing sungai. Pada kompleks makam bahagian bawah ini, ada 2 makam bernisan Aceh. Nisannya jenis Type C dan Type D bersaiz kecil. Melalui mata batin, makam ini merupakan makam suami isteri. Melalui sumber batin yang kami peroleh, ini adalah makam anak perempuan Sultan Melaka, iaitu dari Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Melaka selepas kejatuhan Melaka 1511 di tangan Portugis. Ini makam Raja Dewi dan makam suaminya yang merupakan seorang berjawatan Panglima. Menurut catatan sejarah, Raja Dewi adalah anak kepada Sultan Mahmud Shah dengan Tun Sabariah atau panggilan lain Tun Birah atau Tun Daerah. Tun Sabariah pula anak kepada Laksmana Hang Tuah. Belading ataupun sejenis senjata ke apa? Tak tahulah. Sepasang ni. Pasal tak nampak nak. Tak tahu di mana bantai ni. Ni bukan tengah di kawasan satu teluk ni. Dulu memang sangat sibuk lah. Dulu banyak nampak.
Pada kompleks makam di bahagian tengah, hanya ada satu makam sahaja yang bernisan Type D. Melalui sumber mata batin, makam ini milik seorang lelaki yang merupakan anak lelaki kepada Sultan Mahmud Shah Melaka. Dari. Inilah makam Sultan Ahmad Shah. Dalam catatan sejarah, Sultan Mahmud pernah menyerahkan sementara kuasa pemerintahan kepada anaknya, iaitu Sultan Ahmad Shah selama 3 tahun saja atas sebab yang tidak dapat dipastikan. Sultan Ahmad kemudian dibunuh oleh Sultan Mahmud sendiri kerana Sultan Ahmad Shah gagal mendapatkan semula Melaka dari tangan Portugis. Tak tahu apa. Pada kompleks bahagian atas pula, terdapat 4 makam bernisan Aceh Type O dan C. Terdapat juga makam bernisankan batu sungai. Tak pasti sama ada digantikan sebab sudah rosak atau hilang nisan asalnya. Makam ini milik pembesar dan kerabat Raja Melaka. Pada nisan pertama ini merupakan nisan seorang lelaki yang berjawatan Bendahara Melaka. Hasil dari sumber mata batin, ini adalah makam Bendahara Perpatih Putih. Wallahualam. Itulah sumber dari batin yang kami perolehi untuk dikongsikan kepada anda. Nisan kedua, makam seorang lelaki yang merupakan orang kanan bendahara. Namanya orang kaya Tok Tamen. Nisan ketiga pula, makam seorang wanita. Pada sumber mata batin, makam ini ada kaitan isteri kepada Sultan Mahmud Shah Melaka. Menurut catatan sejarah, beliau adalah isteri keempat Sultan. Inilah makam Tun Sabariah atau nama panggilan lainnya Tun Birah atau Tun Daerah. Tun Sabariah merupakan anak kepada Laksamana Hang Tuah dan Tun Sedari. Dan nisan keempat yang terakhir, melalui sumber mata batin, ini makam seorang wanita yang juga ada kaitan isteri kepada Sultan Mahmud Shah Melaka. Menurut catatan sejarah, beliau merupakan isteri pertama kepada Sultan Mahmud. Inilah makam Tun Kecil atau
Rajawati Puteri Sultan Muhammad Shah Pahang. Jadi kesimpulannya, makam di sini semuanya makam sultan, pembesar dan kerabat dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mereka lari dari perang selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511 Masihi. Menurut sumber batin lagi, mereka menetap di kawasan Kampung Beladik ini hanyalah sementara dalam 2 tahun saja. Kemudian mereka tak tahu ke mana. Ini salah satu bentuk dia ni. Ini biasanya bukan agak dia punya level dia tinggi. Oh, tu yang tu naik. Bukan tu naik, dia punya pattern biasanya. Oh, patternnya. Pattern dia punya part. Berpangkat lah. Dia pangkat yang tinggi. Anda pun lebih kurang juga lah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji sejarah dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi akan kebenaran penerangan saya ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin ini sebagai mengelirukan sejarah, tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel Eksplorasi Misteri Mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini, dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Saya juga ada menjual penutup mulut atas nama Eksplorasi Misteri Mistik. Jadi sampai di sini saja video kali ini, dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.